hadirat yang mengikuti senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan qasad serta niat dan tujuan kita hadir di dalam majlis ilmu, serta menjaga adab dan akhlak zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Risalah Tauhid, muka surat berapa? 10. Ha? Muka surat berapa? 11, 15. Kenyataan yang kedua. Kenyataan yang kedua. 11. Baik. Kitab Risalah Tauhid, muka surat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Bahagian wajib akli, tambah situ. Bahagian wajib akli. Jadi sebelum kita meneruskan pelajaran membahaskan tentang sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah, maka terlebih dahulu wajiblah bagi diri kita mengetahui, memahami dengan sungguh-sungguh akan pembahagian hukum-hukum akal. Kerana mengerti dan memahami hukum-hukum akal ini merupakan satu tangga untuk menyampaikan kita kepada memahami apakah akidah yang sebenar. Jadi kata ulama, barang siapa yang tidak mengetahui dan memahami akan hukum akal itu, nescaya mereka tidak akan dapat mengetahui akidah yang sebenar. Jadi sebelum kita nak memahami tentang akidah yang sebenar, nombor satu yang kita mesti faham betul-betul, hukum akli. Hukum akli. Tanpa kita memahami hukum akal ni, kita tak boleh faham cerita tentang akidah. Jadi ni sifir dia. Sifir. Bukan kata saya, kata ulama. Kata ulama usuluddin. Kata ulama kalam. Kata ulama yang membahaskan tentang akidah. Kata mereka, barang siapa yang tidak mengerti dan memahami hukum akal, nescaya mereka tidak akan memahami akidah. Jadi nak mengetahui tentang hukum akal ni dibicarakan di dalam ilmu akidah, dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu akidah. Kalau kita tidak mahu belajar ilmu akidah, kita tak akan memahami apa itu hukum akal.
Bila kita tak memahami hukum akal, kita tidak akan dapat membezakan manakah akidah yang betul dan manakah akidah yang sesat. Padahal mengetahui, memahami dan mengiktikadkan akidah yang betul ini suatu perkara yang nombor satu penting di dalam diri umat Islam. Tanpa akidah yang betul, segala amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Tanpa akidah yang betul, segala amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Sembahyanglah, cukup 5 waktu, buatlah sembahyang-sembahyang sunat, berqiyamul lail setiap malam. Dengan akidah yang salah itu, amalan kita tidak dipandang oleh Allah. Wal'iyadha billahi min dzalik. Menjadi satu bala, menjadi satu bala orang yang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu ni satu bala, satu kecelakaan, satu musibah yang besar. Beramal tanpa ilmu, kata ulama, amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Apa yang kita nak bawa balik di hari kiamat seandainya amalan kita tidak diterima oleh Allah? Allah Ta'ala menjadikan kita, menghidupkan kita di atas muka bumi ini untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah ini ada undang-undang, ada peraturan. Kita tak boleh beramal di atas muka bumi Allah ni ikut rentak kita. Mesti kita beramal dengan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang ibadat. Barang siapa yang beramal ibadat bermati-matian, walaupun seperti malaikat, tidak berhenti beribadat, dalam keadaan tidak mengetahui undang-undang ibadat ini, nescaya semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang takut tidak ada bekalan mati, mereka akan berusaha, bersungguh-sungguh membuat perkara-perkara yang agar amalannya diterima oleh Allah. Di antaranya mereka mesti menuntut ilmu. Mesti menuntut ilmu. Kerana tanpa ilmu itu amalan kita pasti akan ada kesilapan, pasti akan ada kesalahan tanpa kita sedar. Lebih-lebih lagi kesalahan akidah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebelum kita nak membicarakan dengan lebih panjang tentang akidah ni, nombor satu yang kita mesti kena faham, hukum akal. Jadi sementara kitab ni awal ngaji sungguh-sungguh, azam sungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh, jangan main-main. Kerana kita duduk dalam majlis ilmu ni bukan kita nak buat benda sambil-sambil, bukan nak isi masa lapang, bukan suka-suka seronok-seronok. Kita belajar kerana kita nak memahami ilmu yang dibahaskan agar dapat kita perbaiki amalan. Kita bukan main-main, kita mengaji bukan main-main, maka bersungguhlah. Mudah-mudahan dengan kesungguhan itu Allah memberi kepada kita ilmu, kefahaman yang jadi asbab kita dapat memperbetulkan amalan kita. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Baik. Hukum akal ni bermaksud apa? Hukum akal ni bermaksud perkara yang diputuskan oleh manusia menggunakan akal fikiran mereka.
Akal kita menghukum sesuatu, akal kita menjatuhkan sesuatu keputusan, kemudian apa yang dihukumkan oleh akal kita itu mestilah selari, bertepatan, bersamaan dengan hakikat perkara. Apa yang diputuskan oleh akal kita ni mesti menempati hakikat perkara yang sebenar. Seandainya apa yang dihukumkan oleh akal kita, seandainya apa yang diputuskan oleh akal kita itu menyalahi hakikat perkara yang sebenar, maka hukum akal tersebut tidak boleh diterima pakai, tak boleh pakai. Sebagai contoh, orang yang beriman kononnya Nabi Isa itu Tuhan, mereka menghukum dengan akal mereka, mereka membuat keputusan dengan akal mereka bahawasanya Isa itu adalah Tuhan. Itu keputusan yang dibuat oleh akal mereka. Baik, apabila ditilik kepada hakikat perkara yang sebenar-benarnya, adakah Isa itu Tuhan? Tidak. Dia adalah utusan Allah. Jadi keputusan yang dibuat oleh akal mereka yang mengatakan, yang menghukumkan Isa itu adalah Tuhan, tidak boleh diterima pakai. Tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Menyalahi hakikat perkara. Hakikat perkara, Isa itu bukan Tuhan, tetapi utusan Allah. Begitu contoh. Baik, jadi hukum akal ni terbahagi kepada 3 bahagian. Hukum akal secara umum, hukum akal terbahagi kepada 3. Kalau patut catat, patut tulis. Jangan buat benda lain ngaji sungguh-sungguh. Kalau dengar sungguh-sungguh, fahamkan betul-betul. Hukum akal ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil wajib pada akal. Yang kedua dipanggil mustahil pada akal. Yang ketiga dipanggil harus pada akal. Kita mesti kena tahu, tiap-tiap satu ni mesti kena tahu. Tahu sungguh, faham sungguh-sungguh 3 ni. Yang pertama wajib akli, yang kedua mustahil akli, yang ketiga harus akli. Baik, kita fahamkan satu-satu. Wajib akli bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata. Itu wajib akli. Suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, mesti ada sedia kala lagi, kekal ada selama-lamanya, dan tidak boleh berubah menjadi tiada, tak boleh berubah. Ada semata-mata, tak boleh berubah, mesti ada semata-mata. Akal kita tidak boleh menerima bahawasanya perkara itu tiada. Akal tak boleh terima. Bahkan akal kita hanya menghukumkan dengan satu saja, iaitu perkara itu mesti ada semata-mata dan tak boleh berubah selama-lamanya menjadi tiada. Itu yang dimaksudkan dengan wajib akli. Wajib akli. Contohnya ada Allah Ta'ala. Contohnya ada Allah Ta'ala. Jadi ada Allah Ta'ala itu masuk dalam perkara wajib akli. Ada Allah Ta'ala itu mesti.
Ada Allah Ta'ala itu mesti, akal kita menghukumkan mesti ada Allah. Tidak boleh akal kita nak menerima seandainya dikatakan tiada Allah ataupun tiada Tuhan. Akal kita tak boleh terima. Kerana adanya Allah Ta'ala itu hukumnya wajib, mesti. Tak boleh berubah menjadi tiada Allah. Tak boleh jadi tiada Allah. Akal tak boleh terima tiada Allah. Akal tak boleh terima tiada Tuhan. Akal tidak boleh menerima tiada pencipta. Kerana pencipta itu hukumnya wajib akli, mesti. Tonggang terbalik hidup kita macam mana pun, tetap kita menghukumkan dengan akal kita Tuhan itu mesti ada selama-lamanya, mesti ada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi tiada Tuhan. Contoh lain, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan mukhalafah, yakni tidak serupa dengan makhluk, hukumnya wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah, mesti dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Jadi tidak menyamai, tidak serupa dengan makhluk itu hukumnya wajib bagi Allah. Akal kita tidak boleh menerima sekali-kali Allah Ta'ala itu serupa makhluk. Tak boleh terima. Bahkan akal kita menghukumkan Tuhan itu wajib bersalahan dengan makhluk, wajib tidak serupa dengan makhluk selama-lamanya. Dia tak boleh berubah menjadi serupa, tak boleh. Akal tak boleh terima Tuhan itu serupa dengan makhluk. Bahkan akal kita hanya menghukum Tuhan mesti tidak serupa dengan sesuatu. Boleh tak nak berubah menjadi serupa makhluk? Tak boleh. Selama mana tak boleh? Selama-lamanya akal tak boleh terima Tuhan serupa dengan makhluk, kerana menyalahi ataupun bersalahan dengan makhluk itu adalah hukum wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah. Itu contoh wajib akli. Faham baik-baik. Kita tak nak baca laju-laju, tuan-tuan. Tuan-tuan nak cepat sudah, baca sendiri. Kalau nak cepat sudah, baca sendiri kat rumah. Kita, style kita, baca kita ni tak nak laju. Sebab nak bagi faham, nak usaha. Yang bagi faham tu Allah. Tapi usaha, kena ngaji sungguh, catat. Banyak masalah, rata-rata masalah kita, orang-orang kita, masyarakat kita tak nak mengaji sifat 20 ni atas alasannya payah. Payah tu sebenarnya daripada diri kita sendiri. Cara mengajinya tak betul, tak bersungguh. Dengar sambil lalu. Ilmu tauhid ni dia tak sama macam mengaji ilmu lain. Ilmu lain tak payah nak fikir banyak-banyak, dengar macam tu. Tapi ilmu tauhid ni dia kena guna akal kita, fahamkan satu-satu. Macam tadi kita sebut istilah hukum akal, apa benda? Nak kena faham hukum akal tu apa benda. Wajib akal tu apa benda? Wajib akli, iaitu perkara yang akal kita mesti hukumkan ada sahaja. Tapi kalau benda-benda macam ni kita dengar sambil lalu, dengar macam tu memang takkan faham, payah nak dapat. Itu punca dia. Puncanya daripada diri kita sendiri, tak bersungguh. Kita hemah tak kuat. Awal-awal kita dah set dalam kepala kita, aku tak boleh pandai ilmu tauhid. Sebab tu kita tak bersungguh. Jadi jangan, semua ada peluang pandai, semua ada peluang faham. Allah yang memberi faham,
bukan usaha kita, tapi kita mesti bersungguh usaha. InsyaAllah pada adatnya kalau bersungguh Allah akan bagi faham. Jadi jangan lemah hemah kita kata oh aku tak dipandai ilmu tauhid, ni payah. Cara mengaji ni tak betul. Usaha insya-Allah. Patut catat, patut tulis, kalau patut rakam. Dekat rumah ada masa lapang buka balik kitab, dengar balik rakaman. Banyak kali. Insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh. Tu wajib akli nombor 1. Yang nombor 2-nya wajib lawan bagi wajib akli ni dipanggil mustahil akli. Mustahil akli ni lawan bagi wajib akli tadi, iaitu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, semata-mata mesti tiada. Tidak boleh menerima akal kita adanya perkara itu. Akal kita hanya menghukumkan mesti tiada sahaja, sedia kala lagi mesti tiada, dan sentiasa tiada, dan kekal selama-lamanya tiada. Tak boleh ada, dia tak boleh berubah menjadi ada. Itu namanya mustahil akli. Apa nama dia tuan-tuan? Mustahil akli. Mudah bahasa kita ni, benda yang tak masuk akal. Perkara yang tak masuk akal, akal tak boleh terima, tak masuk akal, selama-lamanya tak boleh terima pada akal kita adanya perkara tu. Bahkan akal kita hanya menghukumkan mesti tiada saja. Contohnya mana? Lemah Allah Ta'ala. Lemah Allah Ta'ala itu tak boleh terima di akal sekali-kali. Mati hidup balik pun akal tak boleh terima yang Allah tu lemah. Kerana sifat lemah pada Allah itu tak boleh terima. Barang siapa yang akalnya boleh terima seandainya Tuhan itu lemah, jadi kafir dah dia. Barang siapa yang akalnya boleh terima Tuhan itu lemah, akalnya boleh terima. Sekarang dia i'tiqad Tuhan berkuasa. Tapi kalau seandainya dikatakan Tuhan itu lemah, dia boleh terima. Tapi kalau kita tanya dia sekarang, kau percaya Tuhan tu lemah ke kuasa? Tuhan berkuasa. Tapi kalau lemah Tuhan tu boleh tak? Dia kata boleh jadi. Jadi kafir. Sebab apa jadi kafir? Kerana akalnya boleh menerima adanya sifat lemah pada Allah. Jadi faham betul-betul maksud mustahil tu. Mustahil ni perkara yang tak boleh terima di akal. Bukan tiada sahaja, bukan sekadar tiada, bahkan akal tak boleh terima adanya perkara itu selama-lamanya. Boleh faham tak? Kalau benda tiada, banyak benda tiada. Tidak semestinya benda tu tiada adalah benda tu mustahil akli, bukan. Contoh anak kita tu, anak kita yang belum ada tu, yang belum wujud tu. Contoh sekarang saya ada anak 10 orang, yang nombor 11 tu tiada, belum ada lagi. Faham tak? Tapi anak saya yang nombor 11 yang belum ada tu bukan perkara mustahil. Akal boleh terima kalau Allah nak bagi lagi. Faham tak? Akal boleh terima. Kalau Allah nak bagi lagi zuriat, akal boleh terima. Walaupun pasangan ni dah tua dah, suami isteri tua dah, lakinya 90, bininya 80, zuriat dia tu tak ada dah, tapi akal boleh terima kalau Allah nak bagi. Betul tidak? Kerana anak kita manusia ni hukumnya harus, bukan mustahil, harus.
Tapi anak Tuhan contohnya, anak bagi Allah, anak bagi Tuhan itu perkara yang mustahil. Akal tak boleh terima sekali-kali adanya anak Tuhan selama-lamanya. Contoh dikatakan boleh jadi akan datang di suatu masa yang kita tidak ketahui, barangkali akan ada anak bagi Allah. Oh, kita jawab mustahil. Akal tak boleh terima. Tapi kalau anak mokcik tadi, anak mokcik tadi yang umur 90 dengan 80 tu, anak mokcik tadi, barangkali di masa yang akan datang Allah akan merezekikan dia zuriat. Akal boleh terima. Yang kata tak ada zuriat itu tilik hukum adat. Hukum adat, hukum kebiasaan, mustahil nak ada zuriat dah. Sebab tu kita kena tahu hukum adat benda lain, hukum syarak benda lain, hukum akal benda lain. Pada hukum adat, pada hukum kebiasaan, takkan ada zuriat dah kalau dah umur macam tu. Tapi pada akal boleh terima, kerana yang menjadikan zuriat itu adalah Allah. Kalau dia nak, walaupun doktor pakar kata dia tak ada harapan dah ni, ni tak ada harapan ni, memang takkan ada zuriat dah ni, tilik adat. Tapi akal kata harus, kerana Allah Maha berkuasa menjadikan segala sesuatu perkara yang mungkin. Tu. Baik, faham tadi mustahil akli. Mustahil akli ini bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada selama-lamanya. Dia tak boleh berubah dah. Itu perkara mustahil. Faham dekat sini, fahamlah di dalam kitab tauhid yang lain. Benda sama je. Tapi kalau tak faham sini, tak fahamlah dalam kitab lain. Dan yang ketiga, hukum akal ni dipanggil harus akli. Harus akli. Bahagian hukum akal yang ketiga dipanggil harus akli. Harus akli itu apa pula? Sesuatu perkara yang dihukumkan oleh akal kita boleh ada dan boleh tiada. Itu harus akli namanya. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Berlaku pun akal boleh terima, tidak berlaku pun akal boleh terima. Contohnya macam tadi tu, anak mokcik tu, itu masuk dalam perkara harus akli. Kalau kita kata mokcik tu takkan ada zuriat dah, akal kata harus. Kalau dikatakan mokcik tu insya-Allah akan ada zuriat, akal kata harus. Akal boleh terima. Bukan tak masuk akal. Faham tak tu? Kita ni bila tengok benda pelik je terus tak masuk akal. Betul? Salah tu. Jangan pakai dah perkataan tu. Jadi fasik. Jadi fasik. Jangan. Bila tengok benda pelik-pelik yang menyalahi hukum adat, jangan kata tak masuk akal. Salah. Tak masuk akal ni hukum akal tadi tu. Hukum akal tadi, contohnya macam tadi, anak Tuhan, itu tak masuk akal. Lemah Tuhan tak masuk akal. Betul? Tiada Tuhan tak masuk akal. Buta Tuhan tak masuk akal. Betul, istilah tak masuk akal tu digunakan pada perkara-perkara yang tersebut tadi. Lemah Tuhan, buta Tuhan, tidak kuasanya Tuhan, pekaknya Tuhan, serupa Tuhan dengan makhluk, tak masuk akal. Betul. Tapi kalau buah durian, pokok durian keluarkan buah pisang, kita kata tak masuk akal, salah. Faham tak tu? Pokok pisang keluarkan buah durian,
Tiba-tiba dia kata tak masuk akal. Salah, bukan tak masuk akal, harus pada akal. Akal boleh terima kalau Allah nak jadikan begitu. Faham tak ni? Betul tak? Sebelum ni kalau kita ni bila dengar benda pelik-pelik yang menyalahi adat, kita kata tak masuk salah tuan-tuan, jadi fasik. Sebut dalam kitab tauhid jadi fasik. Sama macam orang tak semayang. Orang tak semayang ni fasik. Fasik ni apa maknanya? Tidak taat kepada Allah, lari daripada ketaatan, tu makna fasik. Jadi banyak sebab jadi fasik. Tak semayang fasik, tak ngaji fardu ain fasik, dedah aurat fasik, derhaka mak bapak fasik, derhaka suami fasik, tak ngaji fardu ain fasik. Banyak benda jadi fasik. Di antaranya macam tadi, bila dengar benda pelik-pelik yang menyalahi hukum adat, dikatanya tak masuk akal, jadi fasik. Lepas ni kalau dengar benda pelik-pelik, jangan kata tak masuk akal dah. Tukar, harus pada akal. Mana akal boleh Allah Ta'ala nak jadikan, nak keluarkan daripada pokok pisang, nak keluarkan buah durian. Apa ada masalah? Kita daripada air mani Allah ubah jadi manusia. Pelik tak? Apa nak pelik ni? Kekuasaan Allah. Dah apa Allah nak pelik ni? Nak pelik apa? Keluarkan buah durian daripada pokok pisang. Apa nak pelik? Kita daripada air mani yang jijik tu tukar jadi manusia. Betul tak? Sebab tu kena kenal Tuhan. Ni kita sebut Tuhan, tapi tak tahu sifat Tuhan tu bagaimana. Tahu nama je, Allah. Nama tu tahu nama. Tahu nama belum pasti dia kenal siapa dia. Jadi kita belajar sifat 20 ni, mana nak mengenal, nak memahami sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan yang bernama Allah tu. Dia tu Tuhan yang bernama Allah. Apa sifat dia? Kalau dia kuasa, kekuasaan dia bagaimana? Kalau dia mengetahui, pengetahuan dia bagaimana? Itu yang kita nak belajar dalam sifat 20 ni. Bukan tahu nama. Dengan mengetahui nama, kita tak akan faham sifat-sifat dia. Baik, itulah dia tadi 3 hukum akal yang asas. Jadi hari ini tuan pengarang kitab nak bawa kita masuk kepada bahagian mustahil akli, yang bahagian yang kedua tu adalah mustahil akli itu. Faham dah tadi mustahil akli? Dah faham belum mustahil akli tadi? Perkara yang akal tak boleh terima. Ada, ingat tu, perkara yang akal tak boleh terima ada sekali-kali. Bahkan akal kita menghukumkan mesti tiada, mesti tidak, mesti tidak, mesti tidak, mesti tiada, mesti tidak, sungguh mesti tiada. Tadi mustahil akli. Adalah mustahil akli ini terbahagi kepada 2. Dalam kitab Risalah Tauhid ni dipecahkan kepada 2. Kalau dalam kitab Misbahul Munir dia tak ada pecah 2. Satu je. Dia bagi yang asas tadi tu. Perkara yang akal tak diterima ada, satu je. Dekat sini dia pecahkan kepada 2. Mustahil akli itu terbahagi kepada 2. Yang pertama dipanggil mustahil akli daruri. Mustahil akli yang daruri, iaitu mana? Mustahil akli daruri ni maksudnya gini, sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tidak ataupun mesti tiada dengan mudah. Kita hukumkan benda tu mesti tidak, mesti tiada. Kita hukumkan, kita jatuhkan hukum benda tu mesti tiada, kita jatuhkan hukum tu dengan mudah. Tak payah nak tilik dalil, tak payah nak cari dalil, tak payah nak cari bukti, tak payah nak buka Quran, tak payah nak buka hadis, tak payah. Dengan mudah sahaja akal kita menjatuhkan hukum bahawasanya perkara itu itu mustahil akli daruri. Dia sama macam yang sebelum tu. Wajib akli daruri,
wajib akli nazari yang sebelum tu. Tapi kita tak nak baca lah, situ dah baca hari tu. Ni hari ni punya cerita Pak. Mustahil akli yang daruri. Mustahil akli yakni perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada, tapi daruri, mudah. Kita hukumkan benda tu tak ada, benda tu tak jadi, benda tu tak masuk akal, ataupun benda tu tak berlaku, dengan mudah aja kita jatuhkan hukum. Tak payah nak bawa dalil-dalil, tak payah nak berbahas-bahas, tak payah. Kita tengok iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan tiada berkehendak kepada bahasan, tak payah nak berbahas-bahas, dan mendirikan dalil, tak payah nak bawa dalil-dalil, mudah aja kita kata benda tu mustahil. Seperti ni contoh dia nak bagi, seperti menghukumkan tiada terima akal satu itu separuh daripada tiga. Akal boleh terima tak? Satu tu separuh daripada tiga. Boleh tak? Akal kita boleh terima tak? Satu tu separuh daripada tiga. Akal kita kata mustahil. Mana pula satu separuh pada tiga? Satu tu separuh daripada dua. Satu tu separuh daripada dua. Ni dah dia kata satu tu separuh daripada tiga. Kita kata mustahil. Mudah aja kita hukumkan mustahil. Tu contoh. Ataupun kita kata gini, kita buat contoh lain, mustahil akli yang daruri. Pakcik-pakcik ni sekarang ni tidak bertempat. Betul? Boleh terima kan? Pakcik-pakcik sekarang ni, makcik-makcik ni tidak bertempat. Betul ke mustahil? Akal boleh terima tak? Saya kata pakcik tak ada tempat. Tak boleh? Tak boleh. Mudah je kan kita hukum kata tak boleh? Mana boleh? Mana dalil? Tak payah dalil-dalil. Benda mudah je kita hukum. Saya kata pakcik tu tak ada tempat tu. Gila ke apa? Tu tempat lah tu. Tiba-tiba dia kata ada benda yang tidak bertempat, ada sesuatu benda yang tidak bertempat. Kita kata mustahil. Mana boleh, setiap sesuatu mesti ada tempat ni tiba-tiba dia kata ada benda yang tak bertempat. Contohnya saya ni sekarang ni, saya tidak bertempat. Mustahil. Jadi mudah kita hukum mustahil. Itu contoh mustahil akli yang daruri. Mudah je. Tapi kalau nak menghukumkan mustahil tiada Tuhan, kita nak kata tiada Tuhan, apa hukum ni? Tiada Tuhan apa hukumnya? Wajib ke, mustahil ke, harus? Mustahil. Mana dalil? Mana bukti kita kata tak ada Tuhan? Mana bukti? Pernah tengok ke? Pernah jumpa ke? Yang kita kata tak ada Tuhan tu mustahil tak ada Tuhan, mustahil lemah Tuhan. Pernah jumpa ke? Pernah tengok ke yang dia tu berkuasa? Yang dia tu mustahil lemah? Macam mana kita tu? Selama ni kita kata tak ada Tuhan, mustahil. Orang tu kata Tuhan tu tak ada, kita kata mustahil. Mana boleh? Mesti ada Tuhan. Tak ada Tuhan tu mustahil. Mana dalil mustahil? Mana nak cik? Kita ni duk hukumkan ada Allah, semuanya tiru. Sebenarnya meniru perkataan nenek moyang kita.
Kita kata ada Allah, mesti ada Tuhan. Tiru nenek moyang, bukan dengan kefahaman. Sebab tu mudah je kita hukumkan. Sebab tu mudah je kita hukumkan mesti ada Tuhan. Mudah je. Apa hukum ada Allah? Mesti ya. Sebab apa kita kata mudah je? Mudah je kita menjatuhkan hukum bahawasanya Tuhan tu mesti ada. Kenapa mudah aja kita jatuhkan hukuman tadi? Sebab tiru. Bukan mudah sebenarnya. Nak menjatuhkan hukum mesti ada Tuhan tu bukan mudah. Kerana dia perlu kepada dalil, bukti. Mana bukti adanya Allah tu? Mana bukti adanya Allah tu? Tak sama macam kita menghukumkan tadi. Saya mesti bertempat, itu senang. Pakcik itu bertempat, itu senang hukum. Pakcik itu ada tempat. Pakcik itu pun ada tempat. Senang kita nak hukum. Tak payah bawa dalil. Kita tengok sendiri dah. Tapi kalau kita nak kata mesti ada Allah, tengok kan? Yang kita kata mesti ada Allah, mesti ada Allah, dah tengok ke Allah tu yang kita kata mesti ada? Cuba fikir sekejap. Betul ke tidak apa kita kata? Kita hukum mesti ada Allah. Senang je kita hukum mesti ada Allah. Mana Allah? Yang kita kata mesti ada Allah tu mana? Kalau kata mesti ada pocik tu boleh. Mak nampak tengok. Mudah aja kita nak hukum mesti ada pocik tu. Tapi kalau kita kata mesti ada Allah, mana? Kalau ada mana? Kita nak jawab macam mana? Mana dalil? Kalau tak ada dalil, tak ada bukti, maknanya kita tiru-tiru orang cakap. Betul tak? Kita tiru-tiru orang cakap. Sebab tu mempelajari dalil tentang adanya Allah itu wajib. Kita mesti tahu alasan dan dalil, bukti yang menunjukkan mesti ada Allah tu. Mesti ada Allah tu. Mana buktinya? Ini yang nak diajarkan dalam kitab-kitab tauhid ni. Supaya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, bukan dengan tiru-tiru orang lain, tetapi dengan kefahaman, dengan bukti-bukti, dalil-dalil yang telah diajar oleh ulama, yang mana bukti-bukti yang menunjukkan tentang mesti adanya Allah Ta'ala itu ada di dalam Al-Quran. Dan buktinya boleh kita dapati dengan cara berfikir yang dinamakan dalil akli. Kata ada Allah, mana dalilnya? Entahlah dah tu. Nenek cakap dulu Allah tu ada. Dulu ayah pun ada cakap. Ayah pun ada cakap, mak pun dulu ada cakap orang Tuhan tu ada. Kod kalau salah mak bapak kita jam. Kalau mak bapak kita tu salah, macam mana? Kalau orang yang kita tiru tu betul, mujur. Kalau orang yang kita tiru tu salah, jam. Tak berat kita. Sebab tu meniru ni bahaya. Betullah kita kena ngaji. Ulama kata wajib mengaji ni supaya kita mengetahui sendiri bukti yang menunjukkan ada Allah. Makna kalau waktu kecil bolehlah kita nak tiru mak bapak kita. Tapi kalau kita dah besar ni, janganlah duk masih lagi nak guna jawapan meniru tu. Kena tukar dengan kefahaman. Aku beriman, aku yakin adanya Allah Ta'ala itu, bukti je begini buktinya. Barulah beza dengan waktu budak-budak dulu. Waktu budak-budak dulu tak apalah, tauhid
Waktu budak-budak dengan anak-anak kita pun kita pesan Allah tu ada. Allah tu ada. Pesan peringkat budak-budak. Sama macam budak-budak belajar semayang, kita kata ikut punggung mak ayah semayang, dia pun ikut. Dia tak tahu ini syarat, ini rukun, ini kalau buat macam ni sah, kalau buat macam ni batal. Dia tak tahu, dia turut je kita. Ni kita tiru. Semayang sekarang tu pun semayang yang tiru punggung mak kita dulu. Syarat entah ke mana, rukun entah ke mana. Kalau tanya ni bacaan ni apa hukum ni, entahlah. Dah kau baca ni, dulu mak buat macam tu. Mana boleh. Kena belajarlah supaya faham. Mesti kena berdiri, sebab diri ni rukun. Kalau tak buat batal. Tu baru kata ada ilmu. Ni dah tapi kita tak nak ngaji dah. Dah pandai dah. Apa nak ngaji-ngaji, pandai dah. Itu namanya mustahil akli yang daruri tadi. Jadi kita nak menghukumkan sesuatu itu tiada dengan mudah. Itu namanya mustahil akli daruri. Macam tadilah nak dikatakan satu itu separuh daripada tiga. Mustahil. Ataupun poci-poci ni tidak bertempat. Mustahil. Mana boleh? Tu bertempat tu. Jadi senang aja. Habis. Yang kedua, mustahil akli yang nazari. Nazari ni, nazar ni mana kena tilik, kena fikir, kena renung, kena kaji, kena selidik. Itu makna nazari. Tak sama macam yang tadi tu. Tadi daruri, tak payah fikir. Mudah je kita hukum mustahil. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan berkehendak kepada fikiran. Ni nak kena fikir. Ini nak kena fikir ni. Contoh kita kata, apa? Ada tak Tuhan selain Allah? Ada ke tidak Tuhan selain Allah? Janganlah terpinga-pinga pula dah. Mikir pula, ada ke tidak? La ilaha illallah. Benda macam tu nak fikir apa lagi? Ada ke tidak Tuhan selain Allah? Yang selama ni pegang macam mana? Kan ke Tuhan selain Allah tu mustahil? Jangan terpinga-pinga pula dah. Ada ke tidak Tuhan selain Allah? Astaghfirullahaladzim. Bahaya tuan, jangan main-main. Jangan main. Ni akidah ni. Akidah ni mesti jazam putus, dia tak boleh Tuhan selain Allah tu wajib ke, mustahil ke, harus? Entahlah. Astagfirullah. Jangan main-main tuan. Tuhan selain Allah tu mustahil. Kena tegas. Benda mustahil kena jawab mustahil. Kau orang tanya, Tuhan tu serupa dengan Tuhan tu serupa makhluk tak? Jap. Tuhan serupa tidak dengan makhluk jap. Tak serupa. Kena cepat, pantas. Jangan Ini akidah tuan-tuan. Mesti jazam yang putus. Jangan berbolak-balik, jangan taraddud. Akidah ni kalau taraddud, berbolak-balik tak sah, terpanggil kafir lagi tu. Na'udzubillah. Ada Tuhan selain Allah tak? Ada ke tidak Tuhan selain Allah? Tidak. Mana bukti? Mak cakap dulu, ayah dulu cakap tak ada Tuhan yang lain, Allah je Tuhan. Itu kecil-kecil dulu. Sekarang tak boleh dah. Kalau kita dah nak masuk dalam lubang kubur dah. Nak kena tahu dalilnya. Mana bukti yang mana bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah? Mesti ada dalilnya. Mana bukti?
Ni dalam kitab semua ada. Ngaji je lah. Kalau suruh cari sendiri, mati hidup balik pun memang dah tak jumpa kita. Di ulama dah tolong siapkan, ambilkan dalam Quran, dalam hadis, bawa dalam buku ni, dalam kitab ni, semuanya ada dalil-dalil, bukti-bukti tentang perkara yang bersangkut paut dengan akidah tadi. Kita cuma nak ngaji je, tu pun malas, tu pun tak nak, tu pun sombong. Dengar ngaji tauhid lari. Kecuali dah alim, kecuali dah pandai, beres, tak apa dah lah. Tapi kalau yang lari tu tak mengaji lagi, tak pandai lagi, dan tak ada mengaji tauhid di mana-mana, tiba-tiba di sini ada kuliah tauhid, dia lari, hukumnya haram lagi, berdosa. Jangan main-main. Kecuali dia ada mengaji tauhid di tempat lain, dia tak ada masalah. Dia kata saya mengaji tauhid lepas maghrib, tak ada masalah. Ini lepas maghrib pun tak ngaji tauhid, lepas zuhur pun tidak, lepas asar pun tidak, lepas isyak pun tidak, tengah malam pun tidak, sebelum subuh pun tidak. Tak ada ngaji tauhid, tak ada ngaji mana-mana pun. Tiba-tiba ada kuliah tauhid, tak nak ngaji, hukumnya haram. Jangan main-main. Kecuali dia dah pandai tak apa, tak mengaji. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap tiada dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan. Jadi kita nak menghukumkan mustahil ada Tuhan yang lain, bukan mudah kita nak menghukumkan mustahil. Nak kena fikir, nak kena ada dalil, mana bukti yang mengatakan tak ada Tuhan yang lain. Sebab bukan pernah tengok pun. Yang nama Tuhan-Tuhan ni bukan boleh tengok dengan mata. Macam kawan kita, dia tak ada dalam masjid ni. Bolehlah, sebab kita nampak dengan mata dia tak ada, bolehlah kita kata dia tak ada. Ni kita nak kata tak ada Tuhan yang lain, bukan boleh tengok. Bukan boleh tengok dengan mata tu. Yang ada pun tak boleh tengok, yang tak ada pun tak boleh tengok. Allah tu boleh tengok dengan mata kita? Tak boleh. Dah kita hukumkan dia ada, macam mana? Kalau kita kata pakcik tu ada, pakcik baju merah tu ada, boleh lah nampak dengan mata. Ini nak kata Allah tu ada, boleh nampak ke dengan mata? Sebab tu perlukan dalil. Mesti kena ada dalil. Mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumnya itu seperti menghukumkan tiada terima akal ada yang menyenutu bagi Allah Ta'ala. Nampak tak tu? Tidak ada sekutu Allah, tidak ada sekutu Allah, tidak ada yang lain yang menyengutui Allah. Bukan mudah tu nak menghukum tidak ada Tuhan yang selain Allah, tidak ada Tuhan yang sama dengan Allah, yang menyengutui dengan Allah. Tak ada. Bukan mudah nak menghukumkan tak ada tu. Perlu kepada dalil-dalilnya. Mesti kena ada dalil. Barulah mantap akidah kita. Kita kata tak ada Tuhan selain Allah, buktinya begini baru tahu. Ini kita kata tak ada Tuhan selain Allah, mana buktinya? Entahlah. Dah tu mak cakap itu tak boleh jadi, kokot mak kita salah, berat kita. Mengajilah maknanya. Belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi ngaji dah sungguh-sungguh. Kita nak bagikan penegasan, ngaji tauhid ni bukan benda main-main, tetapi perkara yang wajib. Kita minta Allah Ta'ala hidupkan kita dengan iman. Kita minta pada Allah matikan kita serta iman. Faham tak iman ni apa? Iman ni akidah, pegangan, kepercayaan yang betul. Itu iman, pegangan dalam hati, kepercayaan, kefahaman yang betul di dalam hati terhadap Allah. Itu diantaranya lah. Tentang Rasul lain pula, hari kiamat lain pula. Jadi iman ni pegangan, kepercayaan, kefahaman yang betul di dalam hati.
Jadi macam mana kita nak dapat kefahaman yang betul dalam hati ni kalau kita tak ambil tahu? Kita tak nak ambil tahu. Ni yang dalam kitab ni nak cerita tentang kefahaman pegangan dalam hati lah ni. Tapi kita tak nak ambil tahu. Macam mana? Adakah kita pasti selama ni pegangan dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah tu dah betul? Dengan kita tak belajar, dengan kita tak pernah ambil tahu, adakah kita pasti pegangan dalam hati kita selama ni betul? Contoh, adakah kita pasti bacaan Quran kita betul dengan kita tak belajar tajwid? Adakah kita boleh pastikan bacaan kita ni betul ataupun salah dalam keadaan kita tak pernah ambil tahu tentang tajwid? Boleh tak kita nak tahu bacaan kita betul salah? Betul manjang ada. Kalau tak ngaji tajwid ni, kita baca syurah sendiri. Sebab apa? Pada kita pergi ngadap, tunggu tengok. Pergi sesekali lah, pergi try tengok. Baca Fatihah depan Tok Guru tu nak tengok betul ke tidak. Di situ nanti baru nampak oh salah rupanya selama ni aku baca. Tu baru jumpa salah bila berdepan dengan ilmu. Kalau tak berdepan dengan ilmu, memang kita menyangka betul saja. Itu contoh tajwid, nak bagi faham. Begitulah juga pegangan dalam hati kita ni. Kalau kita tak nak belajar tauhid, tak nak belajar akidah, sangkaan kita, pegangan dalam hati kita dah betul. Mari belajar. Di situ nanti akan jumpa kesilapan dalam akidah. Bila belajar akidah akan jumpa kesilapan dalam akidah. Sebab mustahil kita boleh mengetahui, boleh mengesan kesalahan akidah dalam keadaan kita tak belajar akidah. Mustahil kita boleh tahu. Bahkan kita akan menyangkakan betul apa yang kita pegang dalam hati. Mari belajar. Situ nanti akan jumpa satu-satu kesilapan. Tapi tak apalah, biarlah kita jumpa waktu kita hidup ni kesilapan kita, sempat nak bertaubat kepada Allah. Daripada dalam kubur baru tahu akidah sesat, nak buat macam mana? Dalam kubur baru tahu akidah kita sesat selama hidup atas dunia, apa nak buat? Nak bangun balik? Nak datang masjid kerubung? Nak ngaji? Dah terlambat lah. Baik kita mengaji sebelum mati ni, biar Allah tunjuk salah silap kita supaya dapat kita baiki cepat-cepat. Sebab tu tanda-tanda Allah, bila Allah sayang hamba dia, Allah akan kutip, Allah akan pilih dia, letakkan dia dalam majlis ilmu, sebab Allah nak selamatkan dia. Sebab tu kita kena syukur banyak-banyak dengan Allah. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, Allah tak pilih kita, duduklah kita dalam keadaan perasan betul tadi. Sembahyangnya perasan betul, bacaan Qurannya perasan betul, hatinya perasan betul, akidahnya perasan betul. Dalam keadaan Allah tinggalkan, Allah tak pedulikan kita, Allah biarkan kita dalam keadaan tak belajar agama. Cuba kita bayangkan macam mana mati dalam keadaan macam tu. Mati dalam keadaan macam tu, mati dalam keadaan syok sendiri. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Bila soal tak boleh jawab, malaikat soal tentang solat tak boleh jawab, tentang puasa tak boleh jawab, tentang iman tak boleh jawab. Nak jawab macam mana waktu hidup atas dunia buatnya salah? Yang boleh menjawab soalan malaikat ni amalan yang betul. Kalau amalannya sesat, salah, tak boleh jawab. Cuba kita bayangkan kalau kita Allah tak pilih duduk dalam majlis ilmu, maka duduklah kita dalam kesesatan, kesalahan tu selama-lama sampai mati. Lepas tu nikmat yang Allah bagi kita ni boleh mengaji ni tuan-tuan, lebih besar daripada nikmat harta benda dunia lagi. Kita ada 20 juta, ada 20 juta, tak boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah.
Kita nak cagakan, ya Allah ambillah ni 30 bilion. Terimalah amal aku. Dah, Allah takkan terima. Tak ada nilai pun. Sebab tu kita kena rasa, ya Allah bertuah ni lah aku kau pilih. Mujur aku ni kau tak matikan dalam keadaan aku tak belajar agama. Mujur sebelum aku mati kau panggil, kau jemput aku letak dalam majlis ilmu. Daripada situ aku boleh tahu banyaknya silap dalam amal ibadah aku, ya Allah. Tu kena syukur, terima kasih banyak-banyak pada Allah. Tapi ada manusia yang sombong, rasa tak penting belajar, nanti menyesal. Kita yang mengaji ni pun belum pasti lagi, tuan-tuan. Kita yang mengaji, yang belajar ni pun belum pasti lagi amalan kita tu Allah terima. Belum pasti lagi. Sebab dalam ibadat tu sendiri banyak pula musuh-musuh yang nak menjahannamkan amalan kita. Apatah lagi yang tak belajar. Yang dah belajar tu pun belum tentu lagi Allah terima semua. Cuba kita fikir baik-baik. Kita ni hidup untuk mati. Kita ni bukan hidup untuk hidup di sini. Kita hidup ni untuk mati. Jadi persiapan mati kita bagaimana? Persiapan hidup dunia ada dah. Dah ada rumah, dah ada pakaian, dah ada kenderaan, dah ada wang ringgit, dah nampak dah. Bekalan hidup dunia dah nampak dah. Tempat tinggal dah ada yang menghalang kita daripada panas hujan, pakaian dah ada daripada melindungi tubuh badan kita daripada mudarat contohnya. Tapi persiapan dalam kubur tu apa? Tak nampak lagi. Yang atas dunia dah nampak dah ni. Pakaian kita atas dunia dah nampak dah. Pakaian kita selepas mati besok apa? Tu kita kena fikir renung. Sebab tu Nabi pesan banyak-banyak ingat mati. Mudah-mudahan dengan ingat mati tadi tertarik diri nak mencari bekal. Takut balik akhirat dalam keadaan papa kedana muflis. Merempat, bukan saja merempat, diazab oleh Allah. Ngajilah. Ngaji, jangan tak ngaji. Betulkan niat, bersungguh. Pandai tak pandai, faham tak faham, itu urusan Allah. Kerja kita, usaha ngaji, sungguh-sungguh, betulkan niat belajar kerana Allah, belajar kerana nak baiki amal, belajar kerana nak beramal, belajar mudah-mudahan Allah tunjukkan salah kita, tu niat belajar. Ya Allah, aku datang majlis ilmu ni, aku nak dengar, mudah-mudahan kau tunjukkanlah silap salah aku dalam ibadat agar aku dapat baiki sebelum aku mati. Itu niat belajar di antaranya. Lepas tu ngajilah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan ada keampunan, kemaafan, ada toleransi daripada Allah kepada diri kita ni. Mudah-mudahan harapnya begitulah. Daripada kita buat amal dengan keadaan jahil sebab sombong tak nak belajar. Ni kita takut nanti Allah tak terima. Takut Allah tak ada kemaafan daripada Allah sebab kita sendiri yang sombong, tidak bersungguh menuntut ilmu, sedangkan Allah Ta'ala perintah ke atas diri kita ni menuntut ilmu untuk memperbaiki amalan. Ngaji. Mudah-mudahan nikmat belajar ni Allah kekalkan atas diri kita sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu yang Allah terima. Belum terlambat lagi tuan-tuan. Jangan kata aku ni dah terlambat belajar. Tak ada. Tak ada istilah terlambat. Selagi hidup tidak ada istilah terlambat belajar. Yang terlambat tu yang dah kena tanam. Yang dah kena tanam tu yang terlambat ni. Tu dah memang betul-betul terlambat dah. Sampai kena tanam dah. Kita yang belum kena tanam ni belum terlambat lagi. Maka cepat-cepatlah rebut peluang. Baik, jadi nak menghukumkan tidak terima akal, ada yang menyengutu bagi Allah. Kalau orang kata ada Tuhan selain Allah lah, lalu kita kata mustahil. Mana ada Tuhan selain Allah? Tak ada yang serupa dengan Allah. Sebenarnya bukan mudah nak hukum begitu. Perlukan dalil. Maka tidak dengan senang agar menghukumkan mustahil. Ada syarik,
Jadi ada yang mengikuti bagi Allah Ta'ala itu, melainkan dengan diadakan bahasan, dengan mendirikan dalil. Jangan risau, tak suruh cari sendiri. Dalam kitab tidak ada dah. Lama tak risau mana pula nak cari dalil-dalil. Tak payah. Dalam ni ada dah ni. Ngaji je dah. Ibaratnya ulama' tu dia dah tolong tanamkan padi, lepas tu dia mengetam, dia menuai, lepas tu sampai jadi beras, dia masakkan, dia tanakkan, dah masak, dibuat lauk pula, bolam pinggan. Hadap kat kita je ni. Makna kita tinggal nak tinggal kita ni tinggal nak ambil suap masuk dalam mulut dia pun tak nak juga. Tak tahulah. Tak tahulah. Bahagian harus akli. Yang ketiga hukum akal, iaitu harus. Harus akli itu terbagi kepada dua. Yang pertama harus akli daruri, iaitu menghukumkan ada sesuatu. Jaga yang ikut kelas kita, yang selalu ikut kelas kita, kelas online, ni di antara soalan-soalan yang akan masuk dalam ujian nanti. Jaga. Sebelum ni kita tanya wajib hukum akal ada berapa? Lepas ni pecahan hukum akal tu ada berapa pula? Jaga jangan tidur ni yang ngaji online ni. Kalau percaya orang handphone dia menyala, mata ni lelap. Ni yang ngaji online ni. Jaga baik yang ikut kelas kita secara Allahumma salli ala Muhammad berkala tu. Alhamdulillah ramai kawan-kawan kita asbab media TikTok ni boleh ngaji istiqamah dia orang bagus, alhamdulillah. Seronok kita tengok boleh ngaji. Itulah hikmah kebijaksanaan Allah. Adakan media macam ni boleh ngaji juga, soh juga ilmunya. Walaupun tak dapat nak ke surau ke masjid, kadang-kadang ada yang suami tak mengajar agama, kadang-kadang suami tak boleh nak pergi belajar, belajar sebab kat surau masjid tak ada pengisian ilmu. Ada tuan-tuan, masjid-masjid surau yang tak ada pengisian ilmu, ada, jangan kata tak ada. Ada masjid-masjid surau yang tak ada pengisian ilmu, ada, jangan kata tak ada. Tempat kita ni mujur lah ada. Ada tempat-tempat dia hanya surau masjid je, pengisian ilmu tak ada. Jadi dengan adanya asbab media macam ni, maknanya Allah nak bagi kita peluang. Maknanya kalau kita tak nak ambil peluang ngaji walaupun secara online macam ni, rugilah kita. Padahal secara online ni pun soh ilmu ni. Syarat kena ngaji betul-betul lah dengan guru tu. Kena betul-betul lah ngaji, sama macam yang duduk dalam masjid ni lah, sama. Kena hadir kuliah, kena bersungguh, begitu. Makna ngaji, soh ilmu ni. Baik, jadi harus akli daruri, iaitu menghukumkan sesuatu itu terima ada dan terima tiada secara jalan berganti-ganti, dengan tidak berkehendak bahasan dan mendirikan dalil, seperti menghukumkan keadaan seseorang itu ada kalanya bergerak ataupun diam. Nak kena dalil tak? Nak kena berdebat tak? Kita kata Zaid tu dia kadang-kadang tengok dia diam, kadang-kadang dia bergerak. Nak kena ada dalil. Mana bukti? Mana bukti Zaid tu bergerak? Mana bukti Zaid tu diam? Mari kita bahaskan. Tak payah. Mata kita tengok ni. Ni kita tengok ada yang diam, ada yang bergerak dah. Dah memang kita ni manusia, kalau tak bergerak diam salah satu, kalau tak diam bergerak, kalau tak bergerak diam. Benda tu harus, bergerak pun harus, diam pun harus. Kita bergerak pun harus, diam pun harus, mana-mana boleh. Kita kata Zaid tu bergerak lah. Lah apa dia masalah? Haruslah dia bergerak. Tadi aku tengok dia diam pula. Apa pula? Apa masalahnya? Apa pula masalahnya Zaid tu nak bergerak, nak diam? Memang haruslah. Dah kalau tak bergerak diam macam mana pula?
Tak bergerak diam, tak diam bergerak. Macam tu. Kalau tak jaga tidur. Kalau tak tidur jaga. Salah satu. Apa nak payah dalil pun dah. Tapi yang kedua ni, inilah ni nak habis dah, sekejap lagi kita habis dah. Apa sarapan pagi ni? Lupa tanya tadi. Ada? Tak ada? Tak ada? Ada? Sate ke apa? Pagi buta kan ada sate. Tapi belah-belah Kelantan sate pagi. Kan dia sampai sate. Sate? Pagi dia sate. Belah sana. Tapi kat Sungai Udang ada Sungai Udang. Sungai Udang ada. Ada sate pagi. Siapa nak tergagak nak makan sate pagi Sungai Udang ada. Jangan kata tak ada. Baik, harus akli nazari, iaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh dijadikan dengan berkehendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil seperti Tuhan orang Islam yang tiada beramal itu memberi Tuhan oleh orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Harus. Akal kita menghukumkan harus. Orang tu tak beramal ibadat apa pun, tapi Allah nak bagi dia pahala. Akal kata harus. Tapi bukan mudah sebenarnya. Perlukan dalil. Mana dalil Tuhan harus bagi pahala orang tak beribadat? Dalil. Nak kena dalil Maka tidak dengan senang, bukan dengan mudah akal menghukumkan hal itu. Harus, melainkan dengan diadakan bahasan dan dalil-dalil. Dalil itu mana? Bukti-bukti yang menunjukkan harus pada Allah Ta'ala memperlakukan seperti itu. Jangan lupa harus tadi. Benda boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada orang yang tidak beribadat, akal kata harus. Allah nak bagi pahala pada orang yang tidak beramal, harus. Allah Ta'ala tak nak bagi pahala kepada orang yang tidak beramal, akal kata harus. Orang yang beramal Allah tak bagi pahala, akal kata harus. Tapi mana dalil ni? Mana bukti kata harus Tuhan buat macam tu? Kena ada bahasannya. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib, ini cuma musannif dia nak bagi kita pecaman, kaedah nak tahu hukum apa. Tengok sini. Andai kata apabila kita dapati kok mana-mana dalam kitab ke ataupun perkataan ke, kita dengar macam ni. Kemudian daripada perkataan wajib ada perkataan bagi. Maksudnya gini, wajib bagi perkataan tu. Wajib bagi. Bila kita dengar perkataan wajib bagi ataupun kita baca dalam kitab wajib bagi, tu menunjukkan apa tu? Atau pada. Wajib pada maksudnya. Perkataan wajib bergabung dengan bagi, perkataan wajib bergabung dengan pada. Wajib bagi, wajib pada, maka itu menunjukkan maksudnya wajib akli. Jadi kalau dalam kitab kita kata wajib bagi Allah, wajib bagi Allah Ta'ala sekalian sifat kamalat. Kalau kata wajib bagi menunjukkan wajib akli. Wajib akal lah maksudnya. Perkara yang akal menghukumkan mesti ada tu. Apabila kita dapati kemudian daripada perkataan mustahil, perkataan atas ataupun perkataan pada, yakni mustahil atas, mustahil pada, maksudnya mustahil akli. Mustahil atas Allah Ta'ala. Contoh dia kata begitu. Mustahil atas Allah Ta'ala lemah. Faham dah tu? Mustahil
akli, ataupun mustahil pada Allah, lemah. Tahu dah situ mustahil akli. Maksudnya mustahil akli. Dan apabila kita dapati kemudian daripada perkataan wajib itu perkataan atas, wajib atas, tadi wajib bagi kan? Ataupun wajib pada, yang ni wajib atas maksudnya wajib syar'i. Wajib pada syarak tu kita dah belajar hukum akal tu, hukum syarak tu yang 5 tu, wajib, sunat, makruh, haram, harus. Apa maksud wajib syarak? Perkara yang dituntut oleh Allah ke atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan suruhan yang muktamad, buat dapat pahala tinggal tu wajib syar'i. Contoh dalam kitab kita dengar, dalam kitab tulis begini, wajib atas mukallaf, tu wajib atas mukallaf mendirikan solat 5 waktu, contohlah. Bila kita dengar wajib atas, itu menunjukkan wajib syar'i. Ini perkara yang dibuat dapat pahala kalau tinggalkan berdosa. Yakni barang yang diperbuat dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Habislah. InsyaAllah tajuk yang akan datang, kenyataan yang kedua, iaitu mana? Perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. InsyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua, diberi umur yang berkah, rezeki yang halal lagi berkah, diberi taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberi bimbingan kepada kita zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, ipar duai kita, sepupu sepapak kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang jauh yang dekat, di alam maya, di alam nyata, semuanya lah. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah, yang membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lahirkan di kalangan kita semua anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa hingga akhir keturunan kita, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita sebagai penuntut ilmu, dimatikan sebagai penuntut ilmu, diberi ganjaran syahid sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk mengamalkan segala ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa hajat yang tersurat, yang tersirat di dalam hati-hati kita. Yang baik-baik moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ditimpa musibah, diuji oleh Allah dengan sakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala membukakan jalan-jalan penyelesaiannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dan kita berdoa kepada Allah di kesempatan ini, moga Allah memberikan kemenangan, kejayaan kepada pejuang-pejuang kita di Palestin, memberi keselamatan kepada umat Islam di sana dan sekalian seluruh umat Islam yang ditindas, yang dizolimi oleh orang kafir harbi di seluruh dunia. Mudah-mudahan dibantu, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan, memporak-perandakan, mengalahkan pasukan-pasukan, golongan-golongan orang kafir yang menyerang, yang menganiaya, yang menzalimi umat Islam. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah jumpa lagi lah. Salah silap daripada saya, minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah kawan-kawan yang ikut kelas secara online, pukul 9.30 nanti kita ada kelas lagi, insyaAllah. 9.30 ada kelas lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. 9:30 nanti kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab Tauhid pun masih di awal. Kitab Tauhid pun masih di awal lagi, awal kitab lagi. Baru 4-5 kali baca. Risalah Al-Misbahul Munir, kitab Tauhid juga. InsyaAllah. Allahumma salli. Masih doa saja. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Pakcik. Doa saya pakcik. Doa saya pakcik. Doa saya pakcik. Pakcik. Doa saya. Kasih. Salam atuk, salam atuk. Salam atuk nak gimana? Atuk. Pandai salam atuk. Ha? Ha? Ha. Alhamdulillah. Subuh dia dah bangun. Ustaz, Ustaz. Cik, masih cik. Doa cik. Jumpa lagi bang. Terima kasih bang. Jazakallah khair. Sama cik. Sama doa saya. Sama cik. Salam atuk lah. Salam atuk. Terima kasih. Allah Harun tu kan Harun. Waalaikumsalam. Dia dekat Kajang tapi dia online. Oh, ada kat Kajang. Terima kasih. Terima kasih. Masih. Jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah sihat, mudah-mudahan sihat. Cik, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Salam atuk. Salam. Ni ramai atuk kat sini. Baik. Pakcik, betul tak? Ha? Ha? Tidur. Ha? Dia tak tidur. Tadi dia dah bangun. Dia bangun nak gerak tadi. Jap ayah nak kemas ni. Ayah nak kemas. Salamlah atuk dulu. Tu. Salam atuk dulu. Bye-bye tu. Bye-bye tu. Tu bye-bye. Bye-bye. Okey dah pergi kat ibu. Dah. Pergi kat ibu. Alhamdulillah, astagfirullah. Allah Akbar. Bismillah. Moh kita. Pakcik, jom pakcik. Jom. Kita sarapan sekejap. Jom. Allah. Ada geng tak? Tak pernah duduk kamu tak lah. Tak ada geng. Cepat kita tak boleh lambat ni. Kita ada kelas satu lagi. Duduk tak apa. Allah. Jom bang. Saya sini sikit. Kasih. Kasih tak minum. Air sirap. Mana nak ambil air sirap pagi buta ni kasih oi. Air sirap pula ni. Tidak lah. Jom bang dulu baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi razaqna. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mai pakcik, mai. Macam nak ni ke? Tak payah aku tanya. Saya kerja banyak, kasi tak makan. Nanti kau pergi cakap pada ayam. Kejap, untuk ayam ni. Nak satu. Okey, nak satu. Sikit je pakcik. Tak pergi. Dia boleh Ustaz. Apa. Terima kasih semua yang hadir, insya-Allah nanti ke 9.30 kita jumpa lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki. Dan panjang umur, ada rezeki. Pukul 9.30 jumpa lagi, insya-Allah. Mari boleh duduk sini. Nak haji nak satu. Mana ada isir. Air putih je. Jazakallah khair. Hello boleh. Nak ni, tapi ni dia rasa dulu pedas tak? Sedap. Ini kasih bagi dia air mineral. Nak kasih air. Ni boleh. Nak air ni boleh. Masam. Masam. Air mineral masam. Nak ayam ni. Air. Bismillah. Amin ya Allah. Harun lagi dia pergi mana? Tajam. Kajang. Dia punya ni Ibu surat yang tak ada saya dah. Pakcik dah pergi menjala belum? Saya dah rumah dalam tak. Dah pencen dah Dah pencen. Saya dah tanya-tanya dah kawan-kawan, dia kata nak kumpul nak pergi tidur. Sekarang Ada susah sikit susah sikit. Banyak makan kereta. Mana mai kau kan? Rasa sekarang pula air besar kecil lari. Betul. Kejap banjir, kejap air banyak. Betul. Mana ada tukar balik ni? Tu ada nak main pagi-pagi semua. Aku nak jalan pergi subuh. Okey, jumpa lagi sahabat, insya-Allah pukul 9.30 9.30 insya-Allah di kelas. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasanya dia dah kat Kupang juga.